Tajuk utama Buletin TV 9 Februari. Mahkamah Persekutuan isytihar 16 peruntukan enactment syariah Kelantan terbatal dan tidak sah. Saya buat ni untuk semua sebenarnya dan alhamdulillah lah. Juga keputusan Mahkamah Persekutuan disambut baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mahkamah Persekutuan hari ini memutuskan 16 daripada 18 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 yang dicabar adalah tidak sah dan terbatal. Panel 9 hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dalam keputusan majoriti 8-1 memutuskan demikian selepas membenarkan petisyen peguam Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Nastasha Tengku Abdul Rahman selaku pepetisyen bagi mencabar peruntukan enactment berkenaan. Ketika membaca penghakiman, Tengku Maimun berkata pembatalan itu kerana Badan Perundangan Negeri Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang itu dan intipati peruntukan terbabit adalah berkenaan perkara di bawah senarai persekutuan yang mana hanya Parlimen mempunyai kuasa untuk membuatnya. Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan petisyen untuk suatu deklarasi bahawa 16 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 adalah batal dan tidak sah. Seksyen 11 merujuk kepada memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat. Seksyen 14 iaitu liwat. Seksyen 16 membabitkan persetubuhan dengan mayat. Manakala Seksyen 17 merujuk kepada persetubuhan dengan bukan manusia. Selain itu, Seksyen 31 membabitkan gangguan seksual. Seksyen 34 memiliki dokumen palsu, memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu. Seksyen 36 membabitkan apa-apa yang menghayalkan. Seksyen 39 mengurangkan ukuran, sukatan dan timbangan serta Seksyen 40 melakukan transaksi muamalat yang berlawanan dengan hukum syarak. Seksyen yang turut terbatal adalah Seksyen 41 iaitu melakukan transaksi muamalat secara riba dan lain-lain. Seksyen 42 penyalahgunaan penandaan dan perbahasan halal. Seksyen 43 menawar atau memberi perkhidmatan maksiat. Seksyen 44, perbuatan sebagai persediaan atau menawarkan atau memberi perkhidmatan maksiat. Seksyen 45, perbuatan sebagai persediaan melakukan maksiat. Seksyen 47, perbuatan sumbang mahram dan Seksyen 48, muncikari. Nik Elin Zurina yang berasal dari Kelantan dan Tengku Yasmin Nastasha memfailkan petisyen terus ke Mahkamah Persekutuan mengikut Perkara 4/4 Perlembagaan Persekutuan dan menamakan Kerajaan Negeri Kelantan sebagai responden tunggal. Kedua-dua beranak terbabit mencabar perlembagaan dan kesahihan 18 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 mendakwa Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan tidak mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang ke atas 18 kesalahan kerana terdapat undang-undang persekutuan yang meliputi kesalahan sama. Jadi saya buat ni bukan untuk diri saya ya. Saya buat ni untuk semua sebenarnya dan alhamdulillah lah setelah dikutuk, dikeji, dilaknat semua tu alhamdulillah semua bersetuju memang ada constitutional breach. Okey, tapi ia menegakkan juga bahawa federal constitution adalah supreme dan demi untuk kebaikan Malaysia juga. Jawatan Kuasa Khas yang telah ditubuhkan Kerajaan Negeri Kelantan akan meneliti keputusan pembatalan 16 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan berkata, pihaknya akan mendapatkan penghakiman bertulis terlebih dahulu sebelum membuat kajian. Reaksi itu diberikan selepas selesai prosiding keputusan di Istana Kehakiman Putrajaya siang tadi. Jelas beliau, jawatan kuasa khas itu diwujudkan pada mesyuarat Exco lalu. Menurutnya, bagi pihak Kerajaan Negeri Kelantan dan mewakili rakyat negeri itu menzahirkan rasa kecewa berhubung keputusan berkenaan. Saya menyeru kepada semua yang menyokong kami dalam hal ini
tunggu dan berdoa, dan kita mengharapkan supaya jangan ada yang berbuat sesuatu yang di luar daripada batasan undang-undang lah. Pihaknya akan memohon perkenan menghadap Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 bagi menyembah maklum keputusan itu. Pagi tadi di luar Istana Kehakiman, penyokong Himpunan Selamatkan Syariah menunaikan solat hajat. Rata-rata mereka menolak keputusan Mahkamah Persekutuan dan kecewa berhubung keputusan berkenaan. Antara pemimpin Perikatan Nasional yang hadir, bekas Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob, Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad. Polis Sabah membuka 93 kertas siasatan tata tertib membabitkan pegawai dan anggotanya sepanjang tahun lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jalteh Dikun berkata, daripada jumlah itu, siasatan ke atas 67 kes selesai, manakala 26 kes lagi masih dalam siasatan. Jelasnya 55 kertas siasatan diambil tindakan seperti amaran, denda, buang kerja atau turun pangkat serta menangguh pergerakan gaji dan turun gaji. Manakala selebihnya diberi teguran dan tiada tindakan lanjut NFA. Kita tidak mau melindungi. Mulai daripada sekarang, janganlah. Buat salah lah. Sebab inilah prasit dalam PDRM. Tegasnya mana-mana pegawai dan anggota yang melakukan kesalahan tidak akan terlepas daripada tindakan dan hukuman sama ada melalui siasatan jenayah maupun siasatan tata tertib. Mengulas isu pendatang asing tanpa izin parti di Sabah, Datuk Jalteh berkata pihaknya sedang mengumpul maklumat lengkap untuk melaksanakan operasi membanteras dalam masa terdekat. Sehingga kini 538 kolonis tinggal di negeri itu yang sebahagian besarnya dihuni sepenuhnya parti dan sebahagian lagi bercampur. 5 anggota polis dari unit MPV dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seberang Perai dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam atas dakwaan secara bersama memeras ugut seorang lelaki pada 1 Februari lalu. Bagaimanapun, kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Rashidah Muhammad Akid. 5 tertuduh iaitu Rozaini Abu Hassan, 48 tahun, Muhammad Mustaqim Ismail, 35 tahun, Muhammad Syakir Haikal Hasli, 24 tahun, Muhammad Nurizwan Ahmad Suhaimi, 38 tahun dan Muhammad Kushairi Ahmad, 30 tahun. Mereka yang berpangkat Sarjan, Lance Corporal dan Corporal itu dituduh secara bersama-sama sengaja melakukan pemerasan dengan mendatangkan ketakutan kepada seorang lelaki bernama Hua Wei Jian. Mereka didakwa mendatangkan ketakutan dengan mengatakan mangsa telah melakukan kesalahan yang boleh ditangkap kerana memiliki dadah berbahaya di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Pemerasan itu telah menyebabkan mangsa menyerahkan wang tunai RM4,000 kepada tertuduh. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun atau dengan denda atau dengan sebat atau dengan mana-mana dua daripada hukuman itu. Mahkamah menetapkan wang jaminan RM5,000 dengan seorang penjamin terhadap setiap tertuduh selain mengenakan syarat tambahan iaitu tidak boleh mengganggu saksi pendakwaan sehingga kes selesai. Sebutan semula kes ditetapkan pada 15 Mac untuk serahan dokumen. Sementara itu, di mahkamah sama juga, pasangan suami isteri yang tular dalam video mengganggu dan menakutkan penunggang motosikal di Jambatan Pulau Pinang baru-baru ini masing-masing didenda RM2,500. Magistrate Nurul Rashidah Muhammad Akid menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh Muhammad Hafiz Ong Abdullah, 50 tahun dan isterinya Ong Se Ying, 37 tahun, mengaku bersalah. Mahkamah turut memerintahkan penjara 6 bulan sekiranya mereka gagal membayar denda berkenaan. Sebelum ini, media melaporkan satu video tular perbuatan pasangan suami isteri itu yang mengundang bahaya kepada penunggang motosikal lain di atas Jambatan Pulau Pinang menghala seberang perai. Video itu memaparkan suspek cuba menendang penunggang motosikal lain dan melempar sesuatu dipercayai pasir. Bagaimanapun, suspek ditahan selepas polis mengesan video terbabit dan semakan mendapati kedua-dua suspek mempunyai 3 rekod lampau berkaitan kes ugutan jenayah.
bertemu kembali. Malam ini bermulanya kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina dan kami difahamkan trafik di beberapa lebuh raya utama sedikit sesak. Mungkin kerana ada yang baru memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung. Dan untuk perkembangannya, kita berlintas langsung bersama wartawan Faris Azman di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi. Baiklah Faris, apa situasi terkini yang boleh dikongsikan? Baik, terima kasih Irfan dan juga Sari. Ya, peningkatan kenderaan di lebuh raya utama di seluruh negara daripada utara, selatan ke pantai timur dilihat agak drastik pada petang tadi, dan mungkin kita bawakan daripada LLM ini secara langsung kepada anda yang ingin menyaksikan bagaimana aliran trafik yang mungkin saya boleh bawakan. Kita mulakan dahulu ke utara, di mana Rawang Selatan, kalau anda dari Kuala Lumpur, di Rawang Selatan di kilometer 446, ini adalah di sebelah kanan, ini adalah daripada Kuala Lumpur pergi ke Ipoh, bilangan kenderaan meningkat sedikit, tetapi boleh dikatakan aliran masih lagi lancar di kedua arah daripada Rawang Selatan. Dan kalau kita turun sedikit sebenarnya Irfan dan Gesari, di Gua Tempurung kenderaan bertambah. Kalau anda dapat lihat di kilometer 305.4 ini, di sebelah kanan itu adalah dari Kuala Lumpur. Kalau anda sampai ke Gua Tempurung, bilangan kenderaannya meningkat tetapi masih lagi lancar. Di sebelah kanan, di sebelah kiri pula daripada Ipoh ke Kuala Lumpur, trafiknya agak lancar. Dan kalau di sebelah utara ini, dari Perai ke Plaza Tol Sungai Dua juga kenderaannya meningkat, trafiknya meningkat dan bergerak perlahan. Bandar Kasia ke Bukit Tambun, Tampah ke Gopeng, Bukit Lanjang ke Rawang Selatan, dan terdapat kemalangan berlaku di kilometer 6.8 arah barat di Perai dan Pulau Pinang yang menyebabkan sedikit perlahan kenderaan kerana berlaku kemalangan di sana. Baik, daripada utara kita terus ke selatan. Kalau anda ada dari Kuala Lumpur untuk memulakan pergerakan anda, ini adalah keadaan terkini di kilometer 304.5, di mana daripada Kuala Lumpur ke UPM ke Serdang ini, kalau anda akan terus ke Nilai dan ke Melaka. Ini keadaan ketika ini, walaupun terdapat laluan kontra juga diaktifkan berikutan dengan keadaan trafiknya agak meningkat, tetapi apa yang dapat kita bawakan, ketika ini bilangan kenderaan meningkat dan dijangka akan terus meningkat sehingga ke hujung atau pada jam 11.59 malam, kerana kita tahu di mana tol percuma diberikan hari ini adalah hari terakhir. Dan di bawah ini kalau anda dapat lihat di kilometer 26.0 di sebelah kiri ini sebenarnya Irfan juga Sari dan juga penonton TV9, ini daripada Kulai hingga ke Johor Bahru, kenderaannya boleh dikatakan aliran trafiknya lancar, bilangan kenderaan juga, kerana daripada UPM Serdang kebanyakannya keluar ataupun exit di Seremban dan begitu juga Melaka. Jadi bilangan kenderaan ke selatan juga boleh katakan lancar, begitu juga ke dua arah. Ini bagi kalau kita katakan dari sudut aliran trafik di bahagian selatan. Kita teruskan ke pantai timur. Ini agak menarik sebenarnya Irfan dan Jusari. Daripada pagi, tengah hari sehingga ke ketika ini aliran trafiknya tidak berapa berubah, di mana ini adalah daripada Gombak kilometer 19.8. Kalau daripada Kuala Lumpur anda perlu melalui Gombak untuk pergi ke pantai timur, di mana bilangan kenderaannya seperti ini. Pada tengah hari tadi sedikit sesak, tapi ketika ini agak lengang sedikit. Tetapi selepas anda masuk daripada tol Gombak ke Genting Sempah, ini keadaannya di mana kilometer 35.3 kenderaan agak perlahan aliran trafiknya disebabkan oleh keadaannya berbukit. Jadi ia sedikit sebanyak perlahan aliran trafiknya ke pantai timur. Dan selepas Genting Sempah, Gombak Genting Sempah, lentang ke Bentong, aliran trafiknya agak perlahan, tetapi jika anda sampai ke Kuantan agak lancar. Begitu juga LPT 1 dan 2 ketika ini masih lagi lancar. Dan selain daripada pantai timur, utara dan selatan, di mana pintu masuk ke negara kita, di mana Singapura ke Malaysia, Tambak Johor menyaksikan bilangan kenderaan meningkat daripada Singapura ke Malaysia. Begitu juga di link kedua daripada CIQ Sultan Abu Bakar Tanjung Kupang ke arah utara. Dan jika anda menggunakan Elite, di mana dari Dengkil Bandar Sarjana Putra, USJ ke Gabudakov, Ipoh ke Shah Alam dan Grand Saga juga menyaksikan bilangan kenderaan meningkat. Begitu juga di Sirk dari Sungai Rama ke Uniten ke Country Hype,
dan SKVE dan Lekas juga sama, kenderaan meningkat. Begitu juga di GCE, di Plaza Tun Shah Alam ke Susu NKVE Elite, Bukit Jelutong NKVE ke Jalan Subang, persimpangan Rawang Selatan Plus ke Plaza Tur Rawang Selatan. Jadi boleh dikatakan bilangan kenderaan terus meningkat dan dijangka, tetapi ia tidak seperti semalam sebenarnya Irfan Desari, di mana ramai yang mengambil peluang untuk pulang ke kampung halaman mereka untuk meraihkan cuti Tahun Baru Cina. Tetapi kita jangkakan aduan trafik akan meningkat sehingga 12.30 malam nanti, terutamanya kepada mereka yang ingin mendapatkan tol percuma yang akan berakhir pada jam 11.59 malam ini. Itu saja dapat saya bawakan daripada LNM Bangi ini. Irfan juga Sari terus bersama Anda. Baik, terima kasih Faris atas laporan trafik yang cukup menyeluruh dan bermanfaat untuk mereka yang ingin merancang perjalanan. Selamat bertugas. Baiklah, kita ke laporan berikut. Sikap pemandu lori yang masih berdegil melanggar peraturan larangan kemasukan kenderaan barangan ketika perayaan Tahun Baru Cina mengundang padah apabila pihak Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor bertindak tegas menyita kenderaan yang didapati melakukan kesalahan itu. Wartawan Buletin TV 9 Ain Syafiqah Zaki turun padang menyertai operasi rodaan bersama pihak berkuasa pagi tadi. Meskipun penguatkuasaan larangan pemanduan kenderaan barangan dilakukan tiap kali musim perayaan, ada juga pemandu lori yang mengakui tidak tahu bahawa sebenarnya tindakan mereka menyalahi peraturan. Seperti pemandu lori yang ditahan ketika dalam perjalanan ke Tanjung Malim ini. Pakcik, barang apa ni? Barang apa? Tak ada surat kebenaran jalan. Trailer yang membawa muatan alat ganti kenderaan berkenaan dilihat menggunakan lebuh raya Kesas sekitar jam 9.30 pagi. Berdasarkan tinjauan operasi saya bersama JPJ hari ini, rata-rata pemandu lori mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Namun, masih ada juga pemandu lori yang berdegil dengan alasan mereka tidak tahu tentang penguatkuasaan larangan ini. Walaupun masih kelihatan lori-lori besar di atas lebuh raya, namun apabila diperiksa oleh pihak JPJ, pemandu lori akan menunjukkan surat kebenaran kerana muatan yang dibawa termasuk dalam sektor kritikal. Kenderaan barangan yang dibenarkan melalui jalan raya adalah kenderaan makanan, keperluan harian, makanan, petroleum serta barang keperluan harian lain. Okey, untuk kesalahan kenderaan berat yang tidak mematuhi larangan kenderaan berat untuk perayaan seperti membawa barang-barangan pembinaan, contoh bahan kerucuk, besi kerucuk, itu semua kita tidak benarkan. Dan untuk tindakan kita akan menyita lori-lori tersebut. Larangan pemanduan kenderaan barangan sempena sambutan Tahun Baru Cina telah ditetapkan bermula 8 Februari dan 9 Februari serta 12 dan 13 Februari ini. JPJ Selangor akan meneruskan penguatkuasaan dan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pemandu yang masih ingkar peraturan dan undang-undang jalan raya. Laporan Ain Syafiqah Zaki. Tangan kanan cedera, isi paha kiri dan kanan juga terkoyak. Itu trauma yang dihadapi seorang wanita selepas dia diserang 3 ekor anjing milik jirannya yang tidak dirantai. Kejadian ngeri itu berlaku di Medan Terengganu, Georgetown, Terengganu. Paling menyedihkan, keadaan ini juga menyebabkan mangsa mungkin tidak dapat menyertai sambutan makan besar sempena Tahun Baru Cina. Sebelum kejadian berlaku, mangsa Chia Hian Hun, 49 tahun, sedang berjalan bersendirian di hadapan rumah jirannya. Tiba-tiba, 3 ekor anjing yang tidak dirantai meluru keluar lalu menggigitnya. Chia tidak berdaya melawan serangan anjing itu hingga mendatangkan kecederaan serius kepadanya. Dia kemudian menghubungi abang iparnya sebelum dibawa ke hospital swasta bagi mendapatkan rawatan. Chia terpaksa dimasukkan ke wad bagi menjalani pembedahan. Satu laporan telah dibuat di Balai Polis Datuk Kramat kerana tidak berpuas hati dengan tindakan pemilik tidak merantai anjing. Difahamkan kejadian ini bukan kali pertama melibatkan pemilik anjing yang sama. Beberapa jiran juga pernah digigit anjing berkenaan, namun pemilik haiwan itu enggan bertanggungjawab.
Polis Diraja Malaysia PDRM memberi peringatan kepada masyarakat untuk tidak bermain bunga api sehingga melebihi jam 12.30 malam. Perbuatan itu walaupun dengan niat meraikan, ia boleh menyebabkan kacau ganggu atau bahaya kepada umum. Sekiranya mana-mana individu masih ingkar atas arahan yang dikeluarkan PDRM itu, tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 13 Akta Kesalahan Kecil 1955 Akta 336 atau Seksyen 7 Akta Bahan Letupan 1957 yang boleh dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Seorang lelaki ditemukan maut dipercayai terkena bom buatan sendiri di kawasan bangunan sarang burung Walid, Bukit Kuah di Kampung Pemberian Manik Urai, Kuala Krai, Kelantan. Kejadian berlaku kira-kira jam 8.25 pagi disedari penduduk kampung yang terdengar bunyi letupan bom. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Deputi Superintendent Kamaruzaman Harun berkata, siasatan mendapati mangsa seorang lelaki berusia lingkungan 60-an. Mangsa masuk ke lokasi dengan memotong pagar di belakang bangunan, kemudian mengeluarkan objek disyaki bom tangan buatan sendiri bagi meletupkan pintu hadapan bangunan sarang burung Walid dan tiba-tiba bom meletup terkena mangsa. Mangsa maut di tempat kejadian dan mayat dibawa ke unit forensik Hospital Sultan Ismail Petra untuk bedah siasat. Sambutan perayaan sememangnya mampu mengeratkan hubungan sesama keluarga. Lebih-lebih lagi, keunikan adat dan budaya di negara ini yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama dapat dipelajari oleh setiap masyarakat. Seperti sambutan Tahun Baharu Cina, budaya makan besar atau dikenali Yi Sang dipercayai memberi tuah kepada penganutnya. Laporannya bersama Mazarif Zafri, Aziz Desa. Ahli perniagaan Tan Sri Jason Goh Tek Chai antara individu yang meraikan Tahun Baru Cina. Katanya inilah antara waktu yang membolehkan semua ahli keluarga berkumpul satu meja. Adakan sambutan ni setahun sekali. Jadi kita dapatlah bertemu di antara kawan-kawan, tak kira bangsa negara kan, India, China. Tapi saya dapat bersama-sama dengan mak saya lah dan juga anak saya. Dan isteri saya akan balik daripada Denmark esok saja kerana mereka duduk di sana. Katanya makan besar juga merupakan waktu yang sesuai untuk bermaaf-maafan antara satu sama lain. Ia juga tidak terhad kepada satu bangsa yang menyambutnya sahaja, bahkan boleh dihadiri oleh pelbagai latar belakang agama dan kaum. Penyediaan menu makan besar dipercayai merupakan simbol kepada kejayaan, kemewahan, kemakmuran, kebahagiaan dan rezeki yang akan dicapai pada tahun mendatang. Kita di Asia, kita yang paling unik sebab kita menyambut Deepawali, kita menyambut Hari Raya, kita menyambut Christmas, kita menyambut Tahun Baru Cina, di mana semua rakyat tak kira jenis apa mereka agama tapi akan datang makan bersama-sama menyambut Tahun Baru Cina. Yang lagi satu, mereka akan memberi makanan tiap-tiap tahun. Macam saya dekat masa Hari Raya, kaum jiran saya akan bagi ketupat kepada saya. So ini adalah salah satu unik. Tan Sri Jason Goh turut menyeru semua rakyat di negara ini saling bertoleransi antara satu sama lain dalam menyambut setiap perayaan yang ada di negara ini. Selain terus mengekalkan keharmonian dan perpaduan yang dibina sejak sekian lama. Keharmonian antar kaum bukan sahaja terselah tatkala sambutan sesuatu perayaan, malah ia bukti kepada perpaduan utuh yang sentiasa wujud dalam setiap jiwa masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Zahri Zafri, Aziz Desa melaporkan. Kita terus dengar perkembangan cuaca esok. Cuaca pagi di kebanyakan negeri di semenanjung tanah air diramalkan bermula cerah, manakala ribut petir menyusul pada sebelah petang dan hujan melanda pada malamnya. Kita mulakan dengan negeri di pantai timur. Penduduk di satu dua tempat ditemani hujan pada waktu pagi, disusuli ribut petir di satu dua tempat melibatkan kawasan pedalaman pada sebelah petang dan tiada hujan pada malamnya.
Seterusnya kita ke negeri Perak. Cuaca bermula cerah dan tiada hujan pada waktu pagi, namun ribut petir dijangka menyusul di satu tempat pada sebelah petang. Manakala hujan diramal turun membasahi satu tempat pada waktu malam. Beralih pula ke negeri Selangor. Waktu pagi cuaca diramal cerah dan tiada hujan. Bagaimanapun, ribut petir mula melanda satu tempat di kawasan pedalaman pada sebelah petang. Cuaca pada malamnya diramalkan hujan di kawasan sama. Di selatan tanah air, cuaca cerah dan tiada hujan diramal pada waktu pagi dengan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Cuaca cerah dijangka berlarutan hingga petang dan malamnya. Kita terbang pula ke Bumi Kenyalang. Hujan turun membasahi satu tempat di kawasan pedalaman pada waktu pagi, disusuli ribut petir melanda satu tempat melibatkan kawasan pedalaman pada sebelah petang. Manakala hujan kembali melanda satu tempat di kawasan sama pada waktu malam. Keadaan cuaca negeri di bawah bayu. Penduduk di satu tempat bakal ditemani hujan pada waktu pagi, disusuli ribut petir di satu tempat pada sebelah petang hingga malamnya. Jadi pastikan rancang perjalanan anda sebaik mungkin di musim perayaan Tahun Baharu Cina. Sampai di sini perkembangan cuaca, kekal setia bersama kami, menarik dalam segmen sukan sebentar lagi. Laporan sukan. Skuad terjun negara terus suram di Kejohanan Akuatik Dunia FINA di Qatar. Buat julung kalinya dalam tempoh 24 tahun, Malaysia tidak akan mempunyai penerjun wanita beraksi di Sukan Olimpik Paris 2024. Ianya selepas dua lagi penerjun sandaran negara, Nur Dabita Sabri dan Wendy Ng Yan Yi menerima nasib sama seperti Datuk Pandai Lela Rinong gagal meraih tiket terakhir di Kejohanan Dunia dalam acara 3 meter papan anjal individu dan seirama wanita. Selepas gagal meraih slot merit ke Sukan Olimpik Paris 2024 dalam acara 10 meter platform seirama bersama Datuk Pandai Lela Rinong pada Rabu, Nur Dabita Sabri sekali lagi kecewa apabila tidak berjaya membuat penampilan ketiga di pentas Olimpik sejak edisi di Rio pada 2016 lalu dalam acara kegemarannya 3 meter papan anjal individu semalam. Dabita terkandas di pusingan awal berada di kedudukan ke-24 daripada 52 peserta dengan 238.15 mata keseluruhan sekaligus gagal mara ke peringkat separuh akhir yang hanya diwakili 18 penerjun terbaik. Dan seorang lagi harapan negara, Wendy Ng Yan Yi juga mengalami nasib sama, tersingkir di pusingan awal dalam acara yang sama. Wendy yang memasang impian membuat penampilan keempat di pentas Olimpik sekadar berada di kedudukan ke-38 dengan hanya mengumpul 216.00 mata keseluruhan. Acara 3 meter papan anjal individu itu menjadi peluang terakhir Dabita dan Wendy meraih tiket ke Sukan Olimpik Paris kerana sebelum ini mereka terlebih dahulu terlepas peluang dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita pada Rabu. Dabita Wendy menamatkan saingan di kedudukan ke-9 daripada 18 pasangan dan mengumpul keseluruhan 258.30 mata di Pusat Akuatik Hamad. Dengan tawaran slot kelayakan menetapkan hanya 4 terbaik layak secara merit ke Olimpik Paris 2024. Seperti diduga, pingat emas dimenangi wakil China Chang Yani dan Chen Yiwen, sementara wakil Australia dan Britain masing-masing berpuas hati dengan pingat perak dan gangsa. Bagaimanapun selepas ini masih ada harapan untuk melihat penerjun negara menambah wakil secara merit di Sukan Olimpik Paris 2024. Taruhan pastinya diletakkan kepada baki penerjun di Doha menerusi Jelson Jabilin dan Enric McCartney Harrell dalam acara 10 meter platform individu. Kem Badminton Negara berdepan misi serampang dua mata menjelang penyertaan di Kejohanan Badminton Berpasukan Asia BATC 2024 minggu depan. Selain turun dengan status juara bertahan dalam kategori lelaki, ini bakal menjadi medan terbaik buat pemain perbaiki kedudukan ranking dalam misi merebut slot kelayakan ke Tamasya Sukan Olimpik Paris 2024 yang dijadualkan bermula Julai nanti. Berbaki 5 hari lagi sebelum bermulanya saingan BATC di Pusat Konvensyen Setia City Shah Alam 13 Februari depan. Persiapan giat dijalankan Kem Badminton Negara yang turun selaku juara bertahan edisi lalu. Bagi Leong Jun Hao, walaupun sudah 3 kali menyertai kejohanan ini, namun saingan edisi ini tampil dengan cabaran dan tekanan yang berbeza, apatah lagi menjadi sandaran menyumbang mata persorangan lelaki selepas menggantikan Justin Ho yang dipalit kecederaan lutut kanan. Kan lagi beberapa hari ini dan soal tournament dan masih
baru nak tahu baru Cina kan. So just keep continue training lah sampai ke tournament nanti. Bezanya maybe yang first saya bukannya yang main so sekarang perlukan saya untuk dapatkan poin kan. Bagi kem wanita kebangsaan, keterujaan jelas terpancar di wajah Wong Ling Ching yang bakal membuat penampilan pertama acara berpasukan ini 3 kali mara ke suku akhir edisi lalu termasuk di Masters Taiwan, meningkatkan lagi potensinya sebagai taruhan utama acara persorangan wanita. Baru berusia 21 tahun, pemain berangking 75 dunia dari Miri Sarawak ini tetap fokus memperkemaskan diri dengan tumpuan terarah kepada pembentukan mental yang kuat. Saya rasa excited sebab first time untuk main acara berpasukan ni. So, ini bagi saya tournament yang amat challenging lah. So, saya harap saya boleh perform dengan yang apa saya sudah training dan jangan nervous dengan stres. Saingan BATC akan membuka tirainya 13 hingga 18 Februari ini dengan semua perlawanan bakal dilangsungkan di Pusat Konvensyen Setia City, Shah Alam. Sekian sahaja laporan sukan perkembangan antarabangsa selepas ini. Paramedik maut selepas ambulans diserang rejim Zionis. Laporan antarabangsa dimulakan dengan perkembangan perang Israel-Palestin. Tindakan pengganas Israel yang dilaporkan sedang menggerakkan kerja pemusnahan semua bangunan di sepanjang sempadan dalam kawasan di Gaza untuk mewujudkan zon penampan merupakan perang jenayah. Amaran itu ditegaskan oleh Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk dalam satu kiataannya semalam. Beliau merujuk kepada laporan bahawa tentera rejim Zionis sedang menjalankan kerja-kerja pemusnahan di semenanjung Gaza dengan matlamat bagi mewujudkan zon penampan. Destructions carried out to create a buffer zone for general security purposes do not appear consistent with the narrow military operations exceptions that are set out in international humanitarian law. Extensive destruction of property not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly amounts to a grave breach of the Fourth Geneva Convention and a war crime. Since October, my office has recorded widespread destruction and demolition by the IDF of civilian and other infrastructure, including residential buildings, schools and universities in areas in which fighting is not or no longer taking place. Turk menegaskan tindakan pengganas Israel itu sekaligus merupakan pelanggaran serius terhadap Konvensyen Geneva keempat dan juga satu jenayah perang. Ujarnya lagi, tindakan pengganas Israel itu antara lain dapat dilihat di Beit Hanun, Gaza City, Kem Nusairat di tengah Gaza serta Khan Yunis. Pengganas Israel bagaimanapun tidak memberikan alasan kukuh untuk tindakan memusnahkan infrastruktur awam secara besar-besaran seperti itu. Pemusnahan kediaman dan infrastruktur awam lain yang penting juga mengakibatkan penduduk di kawasan terbabit hilang tempat tinggal. Turk turut mengingatkan bahawa pemindahan orang awam secara paksa juga berkemungkinan adalah perang jenayah. Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin UNRWA dalam pada itu memberi amaran ratusan ribu nyawa pelarian Palestin dilapor terancam di utara dan tengah Gaza akibat kekurangan serius bekalan makanan. Ketua UNRWA Philip Lazzarini berkata, kali terakhir agensi itu dibenarkan menghantar bekalan ke kawasan itu adalah lebih 2 minggu lalu, iaitu pada 23 Januari lalu. Agensi lain yang menyediakan bantuan kemanusiaan juga melaporkan sekatan untuk mendapatkan atau menghantar bantuan ke wilayah Palestin itu akibat serangan berterusan pengganas Israel sejak 7 Oktober lalu. Difahamkan sejak awal tahun, separuh daripada permintaan misi bantuan kemanusiaan ke utara Gaza ditolak. Sekurang-kurangnya 300,000 orang yang tinggal di kawasan itu bergantung kepada bantuan kemanusiaan untuk kelangsungan hidup.
Pengarah Hal Ehwal UNRWA di Gaza, Thomas White berkata, kini terdapat kebimbangan besar mengenai serangan yang akan berlaku di Rafah di mana operasi agensi itu berpusat. Selain itu, ia akan menjadi sangat sukar untuk menguruskan operasi bantuan jika terpaksa berpindah dari Rafah akibat serangan pengganas Israel. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken dalam lawatannya ke rantau itu pada minggu ini merayu supaya lebih banyak bantuan dibenarkan masuk ke Gaza. Bagaimanapun, pengganas Israel mendakwa kononnya Hamas mengalihkan bantuan untuk tujuannya sendiri bagi memanjangkan konflik yang sudah memasuki bulan kelima. Seorang paramedik Palestin dilapor terbunuh selepas salah sebuah ambulansnya diserang tentera pengganas Israel. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin PRCS dalam satu kiataannya memaklumkan paramedik Muhammad Al-Umari disahkan terbunuh di lokasi kejadian dalam serangan yang berlaku pada Rabu lalu. Antara Hospital Al-Ahli Baptist dan Hospital Al-Shifa berhampiran persimpangan Al-Ilad. Rakaman video yang disiarkan oleh organisasi itu menunjukkan kesan serangan pengganas Israel pada ambulans terbabit serta pengebumian mangsa semalam. Menurut jurucakap PRCS, tarikh dan lokasi rakaman itu telah disahkan oleh agensi berita Reuters. Setakat ini, tiada keterangan lanjut daripada tentera pengganas Israel berhubung serangan pasukan paramedik Palestin itu. Dan selepas menjadi sasaran serangan udara tentera pengganas Israel, penduduk yang tinggal di kawasan kejiranan di Rafah semenanjung Gaza kembali ke kediaman mereka bagi memeriksa tahap kerosakan yang dialami. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, 5 anggota keluarga Al-Mashuka terbunuh dalam serangan pengganas Israel itu. Menurut seorang warga emas Palestin yang terselamat dalam serangan itu, Muhammad Al-Nahal, serangan udara pengganas Israel itu telah memusnahkan seluruh kediamannya. Malah anak perempuannya, menantu dan anak lelakinya terbunuh, manakala 2 lagi mayat berada di hospital. Di selatan Gaza, penduduk Palestin berkata pengganas Israel telah meningkatkan serangannya ke atas Rafah pada awal pagi semalam. Pengganas Israel dalam pada itu mendakwa Rafah kini menjadi benteng unit tempur pejuang Hamas. Kementerian Kesihatan Gaza dalam satu kiataan hari ini memaklumkan seramai 27,947 rakyat Palestin dilapor telah terbunuh, manakala 67,459 telah cedera dalam serangan pengganas Israel ke atas Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu. Kira-kira 107 rakyat Palestin dilaporkan terbunuh selain 142 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam yang lalu. Dalam perkembangan lain, biarpun hanya seekor haiwan, tugasan menyelamat mangsa oleh anggota penyelamat tetap diteruskan. Itulah dilakukan anggota bomber Minnesota di Amerika Syarikat yang bertindak menyelamatkan seekor rusa setelah terjatuh di kawasan tasik beku yang berais. Video operasi menyelamat itu yang dikeluarkan semalam menunjukkan seorang anggota bomber yang memakai peralatan kalis air berenang ke arah rusa berkenaan. Anggota bomber berkenaan kemudiannya cuba membawa rusa terbabit keluar dari kawasan berais itu dengan menolaknya ke arah pantai. Syartata di bidang sosial Jabatan Bomber Owatonna memaklumkan bahawa penebat dan daya apungan membolehkan anggota penyelamat mengekalkan keupayaan mental dan fizikal mereka apabila berada pada suhu yang sangat rendah. Selepas berjaya diselamatkan, rusa itu kembali ke habitat asalnya. Pasukan penyelamat bertungkus lumus mencari lamat bangsa susulan tanah runtuh yang melanda Bandar Mako, wilayah selatan Filipina. Tragedi itu mengorbankan sekurang-kurangnya 11 nyawa dan 31 cedera setakat ini. Agensi Bencana Mako dalam satu kiataan berkata, jumlah yang hilang meningkat kepada 110 orang dengan lebih 1,166 keluarga dipindahkan. Hujan lebat telah melanda Davao de Oro dalam beberapa minggu kebelakangan ini, mencetuskan banjir dan tanah runtuh. Anggota bomber dan helikopter dikerah memadamkan kebakaran di sebuah bangunan kediaman di Moskow. Kementerian Kecemasan Rusia berkata helikopter mengangkut 15 tan air dalam usaha mengawal kebakaran. Penduduk yang terjejas dipindahkan ke bangunan kompleks beli belah dengan pakar psikologi menawarkan bantuan kepada bangsa. Penduduk di kawasan perlombongan Brazil Itajaúsu meluahkan rasa bimbang risiko empangan pecah sekaligus diramal mencetuskan bencana ke atas komuniti luar bandar berkenaan. Struktur bagi menyokong empangan sedang dibina bagi menahan tekanan lumpur yang memenuhi empangan. Kebimbangan susulan episod empangan runtuh sebelum ini di Mariana dan Brumadinho di Minas Gerais yang mengorbankan ratusan nyawa.
Pasangan suami isteri diserang singa ketika sedang mencari kayu api di Isiolo, Kenya. Michael Apayu berkata dia terkejut akan jeritan isterinya, Susan Shebat, sebelum ternampak seekor singa yang mengejar dari belakang lantas menerkam Michael. Susan bertindak memukul kepala singa kemudian lari menyelamatkan diri. Shebat dan Apayu kedua-duanya mengalami kecederaan dan dibawa ke hospital tempatan. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS belum bercadang menetapkan kuota tayangan filem asing bagi menghadkan kemasukan karya luar ditayangkan di pawagam tempatan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, buat masa ini fokus perlu diberikan pada usaha menambah baik taraf industri perfilman negara. Beliau berkata demikian apabila ditanya berhubung kawalan lambakan kemasukan filem asing terutama dari Indonesia untuk tayangan Malaysia. Fahmi berkata pihaknya bersama FINAS kini turut memberi perhatian dalam meneliti beberapa platform lain seperti dalam talian. Berikutan masih berlakunya masalah cetak rompak yang belum dapat dibantras sepenuhnya. Fahmi berkata kerajaan melalui FINAS tidak meletakkan kuota untuk filem luar negara. Namun yang dilaksanakan sekarang adalah skim wajib tayang. Justru FINAS diminta meneliti dari segi proses pembikinan filem serta aspek pemasaran bagi memastikan naskah dihasilkan berkualiti tinggi. Perkembangan hiburan antarabangsa. Baru-baru ini bintang pop kontroversi Britney Spears dikabarkan tidak lagi berminat meneruskan kerjaya sebagai penyanyi. Menafikan berita itu sebagai gimmick album terbaharunya, penyanyi lagu popular Baby One More Time ini menegaskan dia kini seronok berkolaborasi dengan penyanyi lain sebagai penulis lirik. Menerusi luahan di media sosialnya, Britney memberitahu kerjaya baharunya itu merupakan jalan yang dipilihnya. Malah Britney sudah menghasilkan lebih 20 lagu untuk penyanyi lain dalam tempoh 2 tahun. Baiklah, terus ikuti kami di aplikasi X, Facebook, TikTok dan YouTube Buletin TV 9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Terima kasih kerana kekal dalam Buletin Waktu Perdana Terawal. Lagi informasi, saksikan siaran Buletin Utama tepat jam 8 malam ini di TV3. Kami mewakili seluruh warga Buletin TV 9 mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Cina. Kemeriahannya menutup tirai Buletin TV 9. Saya Ifan Ali. Dan saya Sari Abdullah seperti biasa. Bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum dan salam hormat.